Baik, sebelum kita mulakan apa-apa, kita mulakan surah kita dengan mula kita Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, tajuk kita pada hari ini adalah sains sabar menimba kerahmatan. Tak tahu macam mana dia menimbulkan kerahmatan ataupun divine blessing. Dan bila fikir balik, kita ni kalau disebutkan sabar, orang akan cakap sabar tu nak sabar sampai mana? Dan mak saya cakap sampai mati pun kena sabar. Di mana kebanyakan rakyat Malaysia di dunia ini kebanyakan tidak punya kesabaran yang tinggi maupun mengadakan hati yang terbuka menerima kesabaran itu. Dan juga bila dengan tak kesabaran itu timbullah kemarahan. Soalnya bagaimana ia menimbulkan divine blessing tu? Tanpa buang masa, saya menjemput Prof. Kamarul Azizi untuk bentangkan tajuk pada malam ini. Silakan, tafadhal Mas. Terima kasih Saudara Haidar. Tajuk kita pada malam ini insya-Allah adalah sains sabar menimba kerahmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kali ini iaitu Science of Passion, iaitu Divine Blessing, di mana saya bukan berkatakan mengenai passion ataupun sabar ni. Sabar ni sebenarnya satu konsep yang amat penting pada waktu ini, kerana ramai orang sekarang ni tak macam mana dia tak sabar. Jadi kita akan bincangkan, lihat dari sudut sains, apa puncanya yang berlakunya ramai yang tak sabar sekarang ni, dan bagaimana kita boleh menjadikan kita seorang yang sabar. Kerana kesabaran ini sebenarnya kalau dilihat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah memberi banyak reward kepada orang sabar ni. Actually reward, kata balasan yang Allah berikan itu, kalau kita tengok nanti dalam perbincangan kita, kita dapati sabar ni adalah tingkat yang paling tinggi sekali dari segi reward yang kita akan dapat. Dan jadi malangnya kita sendiri tak pernah memikirkan apakah dia sabar itu, bagaimana dia akan mencorak kehidupan kita, terutamanya ialah untuk kita menjadi seorang yang sabar, seorang yang sabar. Jadi itu dia tajuk kita kali ini. Dan semua orang bila bercakap punya sabar ni, kata susah untuk bersabar. Jadi kita kena cubalah untuk ada passion ini ataupun sabar ini. Jadi macam biasa ini buku-buku saya yang boleh kalau siapa berminat untuk membelinya. Dan juga sebagaimana yang biasa saya akan memberi kenyataan bahawa kalau adalah apa yang saya bentang ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka ambillah daripada Quran dan Sunnah dan tinggalkanlah pendapat saya ini. Okey, jadi kalau kita melihat apakah dia neuroscience mengenai kesabaran ataupun kesan kesabaran ini, kalau kita tengok dalam otak kita ni, terdapat kira-kira 165,000 neuron yang dipanggil nucleus dorsal, iaitu adalah neuron yang terdapat dalam otak. Jadi apabila digesa untuk bertindak, maka nukleus ini akan menghasilkan apa yang kita panggil sebagai serotonin, neurotransmitter yang bertindak sebagai pengantar kepada bahagian lain. Serotonin ini dia akan sampaikan mesej apa yang kita hendak itu. Dua kawasan yang sering berkomunikasi dengan nukleus dorsal ni terletak di belakang mata kita, dan ini dipanggil sebagai cortex prefrontal medial dan cortex orbitofrontal. Jadi bersama-sama saluran komunikasi ini nampaknya kita dapati bertanggungjawab mengikut kajian terhadap sifat sabar. Jadi sifat sabar ni adalah dilihat dari sudut sains, berpunca daripada serotonin, adalah berpunca daripada serotonin. Jadi kalau kita nak tengok apa yang berlaku, jadi ini adalah otak kita.
Jadi dia akan mengeluarkan dopamin, dan dopamin itu akan pergilah untuk apa kita punya reaction ya. Bagaimana serotonin itu akan menyebabkan kita sabar ataupun tidak. Ya, ini adalah cara dia ya. Dan ini lagi satu, kalau kita tengok dari sudut yang lain ya, yang berlaku di bahagian seberang korteks ini ya. Ini adalah kepercayaan sains ya. Maknanya kita sebagai ahli saintis melihat ya perkara ini berlaku ya apabila kita ingin melihat dari sudut kesabaran ya. Sebagaimana orang ni tengah duduk ni, dia menunggu ya dengan sabar ya. Tak kira lah apa mana bentuk ya, maka dia bersabar ya, bersabar. Jadi laluan serotonin ini ya telah dibuat kajian ya oleh ahli-ahli sains ya, dan doser dirangsang ya, rapel doser ni dirancang, maka serotonin itu akan membanci sistem dan kesabaran itu akan kelihatanlah pada seseorang itu. Jadi siapa yang mempunyai tahap serotonin yang rendah ni, tingkah laku impulsifnya adalah perkara biasa. Walaupun kesan ini nampaknya dimaksimumkan oleh dua ciri, iaitu satu, keberangkalian tinggi untuk ganjaran, dan ketidakpastian tentang masa ganjaran itu. Jadi seseorang itu dia akan bersabar atau tidak, ia bergantung kepada serotonin ini. Serotonin ini pula bergantung kepada sama ada kita akan dapat ganjaran yang cepat ataupun kita tidak pasti bila masa ganjaran itu. Itu akan menentukan dari sudut kesabaran dan jumlah serotonin yang ada. Jadi kalau yang rendah itu berarti kita tak pastilah. Kita tak pasti bila ganjaran, dan kita tidak pasti bila masa dia ganjaran tersebut. Jadi ini telah dilakukan kajian ya terhadap tikus ya. Adakah ini sama dengan manusia? Yang itu kita wallahualam ya, kerana perkara ini agak kompleks untuk melihat ya bagaimana mereka membuat kajian ke tikus dan melihat ya bagaimana ya serotonin itu berfungsi ya mengikut apa yang tikus itu rasa. Kalau dia rasa bahawa dia akan mendapat ganjaran dengan cepat, maka dia akan lebih bersabar berbanding dengan kalau ganjaran itu lambat ataupun dia tak tahu bila ganjaran itu, maka dia punya serotonin dia akan menyebabkan dia tak sabar. Jadi ini very interesting ya. Ini kajian sains ya, kajian sains. Jadi ini adalah beberapa statistik dia lah kalau nak tengok ya, kurang-kurangnya 75% peluang untuk dimakan ya selepas menunggu maksimum dia 10 saat ya. Jadi itu waktu jangkaan yang dibuat kajian ya terhadap tikus ini ya, bagaimana tikus ini melihat kesan kesabarannya. Adakah manusia macam itu? Mungkin juga ya. Dan bagi siapa yang berminat ya, ini adalah rujukan dia yang dikeluarkan pada tahun 2018 di dalam jurnal Nature Communication ya, Nature Communication. Inilah dia sains, inilah dia yang dimaksudkan dengan sains. Cuma adalah kita sebagai manusia ini ya, kena faham, kita kena faham bahawa bukan saja dari sudut sains ini, ada juga kajian yang melakukan menggunakan kaedah MRI ya, di mana dalam kaedah MRI ini kita lihat dalam otak seorang itu didapati juga ya bagaimana laluan imajinasi juga boleh membantu kesabaran. Maknanya kalaulah berlaku sesuatu dan kita imagine ataupun kita berfikir ya bahawa apa akan berlaku selepas peristiwa tersebut, maka kita akan lebih bersabar. Kalau kita just biarkan diri kita tanpa memikir atau mengimajinasikan sesuatu, maka kita rasa tak sabar. Ini juga satu kajian lagi yang menggunakan MRI ya. Jadi hasil sebelum bertindak itu menentukan kesabaran kita. Jadi kesan ini dinamakan kesan pembingkaian ya, pembingkaian. Maknanya teknik ini kalaulah kita berlaku sesuatu perkara dan kita nak tengok sama ada boleh kita bersabar atau tidak, ialah dengan apabila berlaku perkara tersebut mungkin akan menyebabkan kita marah, maka kita kena fikir apa kesan kalau kita marah. Jadi bila kita fikir itu, maka kita akan lebih bersabar ya. Sebenarnya saya katakan ya,
ini dinamakan kesan pembengkaian. Jadi so far kita dapati daripada sains kita dapati ada dua cara ataupun dua perkara yang boleh kita lakukan dalam untuk kita memastikan kesabaran kita tinggi. Jadi usaha ini adalah untuk memberi kesan positif kepada kesabaran itu. Sedangkan kemahuan mungkin membolehkan orang mengatasi impuls, membayangkan akibat dari pilihan mereka. Mungkin mengubahkan impuls. Mengikut seorang ahli kaji, dia kata bahawa bila kita memikirkan sesuatu itu atau memikir akibatnya, maka kita boleh bersabar dengan hal ini. Jadi peranan imajinasi dan kemahuan jelas dapat kelihatan pada kesabaran. Jadi ini dinamakan bingkai bebas dan ini adalah lagi satu kajian sains mengenai jadi percubaan pertama mereka dapati hasilnya agak menggalakkan mengenai perkara ini, dan eksperimen kedua juga berkati begitu juga. Jadi bergantunglah bagi tujuan kita yang sekarang ini, maka kalau kita nak sabar kita boleh menggunakan kedua kaedah ini untuk kita supaya kita bersabar dalam kehidupan ini. Kalaulah kita lihat kita kadang-kadang melihat anak perempuan kita ke ataupun isteri kita buat satu benda tu slow. Maknanya kita sebagai orang lelaki selalu terpaksa bersabar. Ini gangguan kecil dan besar dalam hidup kadang-kadang menjadi masalah pada kita. Jadi kadang-kadang kita heran mengapakah wanita biasanya slow jadi inilah dia perkara yang boleh berlaku, dan mengikut satu kajian didapati bahawa memang itu lumrah dia, memang cara dia macam tu. Jadi kita kena bersabar Jadi perangkap kepuasan segera dia yang menjadi masalah kita terutama bagi lelaki, iaitu dia mendorong kita mengharapkan kepuasan segera. Maknanya kita nak dapat jawapan supaya perkara itu berlaku dengan cepat jadi hilangnya kesabaran kepada kita Nah, konsep ini pun juga ialah satu masalah yang berlaku pada ketika ini kepuasan segera ni sebenarnya berpunca daripada environment kita, di mana bila kita membaca buku kita nak cepat, bila kita menonton TV pun kita dapati kita nak tahu keputusan ataupun keputusan TV dengan cepat, dan semuanya kita nak dengan satu klik saja, tak perlu tunggu lama-lama. Jadi ini menyebabkan ekosistem tu menyebabkan kita ingin kepada kepuasan segera, kepuasan segera. Dan ini satu masalah sebenarnya yang timbul pada kita. Jadi semuanya kita nak cepat makan pun nak cepat, minum pun nak cepat, dan kita hendak semuanya berada dalam sekelip mata sahaja. Jadi kita hendak semuanya serta-merta dan kita sukar untuk menunggu dengan sabar. Tetapi kalau kita melihat keadaan-keadaan ini mungkin dia akan membantu kita untuk lebih bersabar Ada 7 petua untuk mengamalkan, untuk kita amalkan untuk kesabaran Jadi kalau kita nak supaya otot kita sabar maka kita kena meningkatkan kesabaran sebagai otot kalau kita nak otot kita kuat, maka kita kena exercise, kita nak ulang banyak kali. Begitu juga dengan kesabaran ada 7 petua untuk diamalkan bagi mendapat kesabaran ni. Pertama ialah amalkan kesedaran kita kena sedar dengan waktu sekeliling kita, jangan kita terkejut Jadi kita tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi dengan itu apabila kita menerima suatu perkara yang mengejutkan maka kita akan lebih bersabar. Maka kita boleh buat 3 perkara yang kita telah bincangkan sebelum ni. Yang kedua, kita melatih menerima keadaan semasa ketika itu tersebut. Jadi ini pun juga yang telah diberitahu oleh kita Allah telah beritahu kepada kita bahawa semuanya telah tertulis janganlah kita nak rasa apa orang kata susah hati ke ataupun terlampau senang hati satu berita itu kita dapat kerana semuanya telah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Jadi ianya bukanlah sesuatu perkara yang mengejutkan, satu kebaikan ke ataupun satu keburukan. Jadi kalau kita ingatkan perkara ini dan melatihkan diri kita untuk menerima keadaan semasa ataupun menerima takdir, kalau kita nak guna istilah agama, maka kita akan lebih bersabar.
Yang ketiga, kita mesti ada secara aktif membina toleransi kerana agak tidak selesa, ya. Jadi keadaan tidak selesa ini boleh kita create sendiri, ya, terutama katakan dalam trafik, ya, keadaan trafik. Jadi kita tak boleh imagine dah bila kita bawa kereta, ya, pada pukul 5 petang ataupun 8 pagi kita dapati ya, kereta akan susah, ya, jam, ya. Jadi kita prepare ourselves, ya, untuk membina satu toleransi bila kita akan melalui keadaan ini. Bagaimana untuk membina toleransi itu ada macam-macam, ya. Ada setengah itu membaca Al-Quran, ada setengah itu mendengar muzik dan lain-lain lagi. Jadi ini kita bina-binakan dalam diri kita. Dan apabila kita merasa tergesa-gesa, kita boleh stopkan diri kita. Inilah satu perkara, iaitu kawalan, ya, hati kita ataupun jantung kita, ya, sebenarnya, hope kita. Jadi kita ni memang kadang-kadang kita dapat laju sangat kita ni, ataupun kita terlampau cepat. Jadi kita, bila kita sedar perkara tersebut, maka kita hendaklah perlahankan diri kita, ya. Jadi dengan itu kita akan lebih bersabar lagi. Yang kelima, kita jadikan suka bermain, ya. Jadi bila kita tengok dalam satu keadaan kita tak sabar, maka kita bermain, ya, dan kita menyanyi di sekeliling rumah, yang menjadi bodoh, ketawa dan lain-lain lagi, ya, terhadap apa yang berlaku. Jadi dengan itu secara tak langsung, ya, kita juga akan menjadi lebih bersabar. Biar rasa rosak, ya. Jadi selalunya kita ni akan menjadi tak sabar bila tengok satu benda tu pecah ke. Jadi dia macam kita tak boleh kawal, ya. Jadi kita marah. Jadi perasaan ini, ya, sebenarnya boleh kita kawal dengan mengatakan bahawa memang dah takdir dan kita biarkan kalau dia rosak-rosak lah, ya. Bukanlah suatu perkara yang boleh mundur ke belakang balik, ya. Kita kena ingat, ya, setiap perkara berlaku hala ke depan, ya, masa berjalan ke depan, ya, dan masa tidak, ya, mundur ke belakang. Jadi apa yang telah berlaku dan kita terima dia sebagai suatu hakikat. Dan ketujuh, melatih menjadi pendengar yang baik. Ini pun lagi satu perkara, iaitu, ya, kita jarang mendengar, ya, apa yang dikatakan orang. Jadi bila kita tidak mendengar, maka kadang kita terkejut, ya, dengan apa yang berlaku selepas itu. Jadi adalah wise, ya, untuk kita belajar menjadi pendengar yang baik. Jadi dengan itu kita boleh anticipate, ya, boleh mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya. Jadi ini adalah petua-petua, ya, ada 7 ini. Amalkan kesedaran, latihkan diri dalam keadaan semasa, secara aktif membina toleransi, memperlahankan kalau kita dah terasa tergesa-gesa, jadikan suka bermain, anggapkan suatu perkara itu telah berlaku dan tidak boleh dibuat apa-apa, dan berlatih, ya, menjadi pendengar yang baik. So itu dia 7 cara, ya, untuk mengamalkan kesabaran. Patutkah kanak-kanak mempraktik kesedaran, ya? Ini pun satu perkara, ya. Kadang-kadang kita dapati kanak-kanak tidak, ya, mengetahui apa yang berlaku, ya, peristiwa yang berlaku di keadaan sekelilingnya. Jadi dengan itu dia menjadi kelang kabut, ya, kadang-kadang. Dan kadang-kadang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pandangan kita tidak bersesuaian, ya, tidak bersesuaian. Jadi kita kena ajar, ya, anak-anak ini untuk mempraktikkan kesedaran peristiwa di keliling dia, ya. Dan ini tidak bergantung pada umur, ya. Kita kena ajar dia daripada kecil, ya, bahawa untuk mencari ketenangan, ya, dalam huru-hara ni. Kerana dia dapati kat luar ni huru-hara, ya, semuanya kelang kabut, ya. Jadi dia kena membiasakan diri dia dengan keadaan huru-hara itu, dengan melatihkan diri dia untuk mencari ketenangan, ya. Caranya ialah mungkin mencari kesabaran, yang sebenarnya telah diterangkan sebelum ini. Dan ia hanya belajar, soal belajar bagaimana itu perlulah diberi latihan, ya, kepada anak-anak ni, supaya dengan itu, ya, mereka dapat menghadapi sebarang isu yang timbul, ya, dalam kehidupan mereka. Dan dalam hal ini, ya, kita merujuk kepada surah Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa inna la ta'mal absar
walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Apakah apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ini reminder ya, dalam Al-Quran mengenai kesedaran itu. Jadi apakah dia kesedaran tu? Kesedaran adalah tentang memberi perhatian kepada isyarat yang dihantarkan oleh badan dan otak anda kepada anda. Sebagai contoh di sini, mempunyai mata ya, untuk melihat, telinga untuk mendengar. Jadi kalaulah kita tak menumpukan kepada isyarat-isyarat yang sampai kepada kita, maka kita akan rugi, maka kita tidak sedar ya apa yang berlaku. Jadi ia memerlukan tumpuan perkara-perkara yang anda perhatikan. Jangan tengok saja dan tak nampak ya, sebagaimana patung yang kita lihat, patung-patung yang kita lihat sekarang ni, bila dia tengok macam dia rupa tengok, tapi sebenarnya dia tak tengok. Jadi ini ada masalah kita masa ini. Jadi fikiran, sensasi, emosi dan sebagainya pada masa sekarang ini perlulah kita sedar kan apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan banyak cara lagi ya, anak-anak mungkin sudah mengamal kesedaran tanpa disedari ya. Berwaspadalah kadang-kadang kala semudah melihat awan melintasi langit atau salji turun ke tanah ya. Pada asasnya kesedaran menggunakan deria untuk menjadari apa yang berlaku sekarang ya. Pada tahap yang lebih maju, kesedaran adalah tentang melihat perkara di dalam badan anda serta di luar. Jadi kemahiran ni perlu dipupuk ya, supaya dia menenangkan ya, sistem saraf mereka. Jadi apabila mereka mengamalkan ini, maka tekanan yang timbul daripada luar dan juga tekanan yang timbul daripada dalam yang mencabar itu akan dapat dikawal dengan baik. Okey. Betul, untuk memperkenalkan anak kepada kesedaran ya, ada beberapa petua yang dicadangkan. Jujur ya, hendaklah kita jujur ya, maknanya konsep kesedaran kadang-kadang sukar ya bila melihat ya tidak ada kejujuran dalam kehidupan. Jadi kita kena jujur dalam kehidupan. Jadi inilah satu halangan yang amat besar. Berikan contoh ya, kerana kita tidak adalah penting ya bagi kita untuk beri contoh ya mengenai kesedaran ni. Jadi kita kena sendiri kena tunjuk bahawa kita sedar dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi perkongsian pengalaman ini amat penting ya. Semakin banyak anda bercakap mengenainya, semakin banyak pula peluang mereka melakukannya. Okey. Mulakan awal ya, kanak-kanak ni kita kena mula daripada awal, lebih muda lagi bagus ya, kerana kesedaran itu akan menyebabkan dia boleh mudah ya untuk hidup di dunia ini. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang duduk di tepi sungai ya, jadi dia sedar ya bahawa apa danger dia, bahayanya air sungai itu sendiri. Mewujudkan tabiat awal ya, supaya dia boleh membantu membina kemahiran kesedaran yang berguna pada tekanan. Kurangkan gangguan ya, yang jadi lebih mudah kalaulah jika telefon pintar tidak dilakukan pada setiap saat. Jadi hanya menumpuk kepada telefon itu saja dan tidak kepada apa yang berlaku di sekeliling mereka. Jangan paksa ya. Kesedaran harus menjadi peneroka peribadi, bukan tugas wajib. Maka maknanya kita jangan paksa dia. Kita hanya ajak saja dia untuk menyedarkan diri dia. Jadi dengan itu, apabila dia yakin dengan apa yang dilakukannya, maka dia akan dapat menyelamatkan. Fokus pada pengalaman ya, apa yang kita lalui itu penting ya untuk mereka. Pastikan ianya mudah dan bukanlah satu yang kompleks yang tak dapat dia mereka fikirkan. Jadi contoh yang paling jelas kita lihat ialah kesabaran ya para saintis. Ya, kita tengok ya, pengkajian, satu contoh yang amat penting ialah pengkajian Zuhal ya. Dalam penantian ya, dalam sains kita dapati teleskop yang pertama telah nampak bahawa adanya apa yang kita panggil sebagai ring ni. Tetapi maklumat ni hanya kita dapat tahu pada tahun 2030 nanti ya.
apa dia ring ni sebenarnya. Sampai sekarang kita masih tak tahu. Kita telah hantarkan banyak satelit dan lain-lain untuk melihat apakah dia ring ini. Jadi kita sebagai ahli saintis ya, memang telah diajar untuk bersabar ya, bersabar. Kerana kalau tak ada kesabaran ini, kita tidak akan membuat kajian ya, dalam kes ini. Jadi kajian itu ya hanya pada tahun 2018 je yang baru kita lihat ya apa dia adalah cerita sedikit-sedikit dia punya ring tu. Tapi sebelum tu tak ada apa. Ya, tak ada apa. Ya, walaupun dari segi lukisannya telah ditunjukkan dan penerangan secara ringkas ada diberi, tetapi tidak siapa tahu ya dengan jelas apa dia. So, dalam hal ini ya, kita kena faham ya bahawa banyak yang mengatakan ya penulis muda ya yang menghapuskan gangguan dan mengamal kesabaran ya. Jadi yang sebenarnya tidak ya, kita dapati untuk mendapat hasil yang terbaik ya kita perlukan masa. Dan masa itu hanya dapat ya apabila kita memahami keadaan sekeliling kita. Jadi bila kita dah faham, maka dengan itu barulah kita boleh menghasilkan sesuatu yang amat baik ya, amat baik. Tanpa kita faham dalam hal ini, maka kita tidak akan pergi ke mana-mana ya. Mark Zuckerberg ya, seorang yang terkenal, iaitu ketua pegawai eksekutif Facebook, mengatakan yang sebenarnya muda dan teknikal orang muda memang bijak, tetapi ya, Mark Zuckerberg sendiri kita tahu dia dah tua barulah dia dapat menyediakan idea dia yang terbaik ya. Jadi begitulah juga ya, dari kajian daripada MIT Sloan School of Management, dia dapati bahawa umur pengasas dan pengawal ukuran prestasi syarikat itu bertambah baik ya bila umur dia bertingkat ya, meningkat ya, dan didapati ya kebanyakannya menjadi penting pada pertengahan berbanding orang muda. Jadi umur 45 tahun itu adalah sebaik-baiknya. Dan kita dapati kalau umur yang muda lagi, tentu mereka tidak akan dapat. Begitu juga dengan Steve Jobs dan Apple ya. Steve Jobs sendiri ya mula menjadi ataupun dapat mengeluarkan iPhone dan Apple pada ketika umur dia 52 tahun. Jadi umur dia dah meningkat. Jadi pengalaman itu ya akan membawa kepada, dan kesabaran pengalaman tersebut juga akan membawa kepada penghasilan yang amat baik ya. Jadi kita mengamalkan kesabaran itu. Jadi ini adalah untuk membuat perbezaan yang bermakna ya. Kita mesti ada ya, kita mesti mengamalkan kesabaran ini, dan perlu dilakukan dengan banyak kali ya, bukanlah sekali-sekala kita laku maka kita harap ya akan menghasilkan sesuatu yang terbaik ya, itu tidak akan berlaku ya. Jadi kita kena lakukan banyak kali ya, sebagaimana yang ditunjukkan ya dalam slide-slide ni ya. Dari segi inteleknya ya, ini mungkin terdengar baik ya. Pada hakikatnya dataran tinggi boleh mengecewakan ya. Ada setengah orang merasakan bila tengok terlampau banyak halangan ya, maka mereka tidak akan dapat meneruskan ya. Tetapi yang sebenarnya halangan itulah yang akan menggalak kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi mengamalkan kesabaran itu penting ya. Kita tak boleh tergesa-gesa. Jadi kita kena tidak boleh abaikan risiko yang berkaitan dengan berlaku perkara yang sama yang berulang-ulang tapi tidak ada perubahan ya. Jadi kita kena tumpukan kepada perubahan. Kita lebih bijak untuk menukar ya, dan lebih sesuai dengan minat kemahiran kita. Jadi itu dia penting dia pengalaman tersebut ya. Jadi banyak kes lah yang boleh kita lihat dalam hal ini ya. Sebagai contoh, seorang pelari jauh ya, bila dia dah pelari banyak kali ya, maka dia akan tahu ya bila untuk setkan face dia ya, keadaan dia berlari tersebut. Jadi dengan itu dia boleh menang ya. Kadang-kadang dia akan merasa kepenatan ya kalau lari atau pelaju pada awal dia. Okey. Dan perlu kita ingatkan ya bahawa hati kita perlulah kita jaga dengan baik ya. Freeing yourself was one thing, claiming ownership of the free self was another thing ya.
Iaitu hendaklah kita mengambil hati kita sebagai ataupun jantung kita sebagai apa kita punya, dan kita hendaklah bertindak mengikut apa yang kita tentukan, dan bukannya menyerahkan jantung kita kepada orang lain dan mereka menentukan ke mana ia akan pergi. Kita perlu ingat bahawa Allah senantiasa memerhati kita. Kalau kita tak, itu pun dan ianya ditulis oleh dua orang malaikat, dan kita akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan. Okey. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal darah. Jika satu daging, maka jika baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah jantung. Diriwayatkan oleh Bukhari 52 dan Muslim 1599. Jadi dalam hal ini penting untuk kita menjaga kedua-duanya. Dan doa yang Rasulullah selalu buat, iaitu wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar ia berada di atas segala agamamu. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dengan apa yang kamu telah bawa, lalu apakah kamu merasa bimbang kepada kami? Jawab Allah, ya, kerana sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia akan membalik-baliknya mengikut kehendaknya. Jadi Rasulullah pun mengharapkan bahawa Allah kan membawa dia, meneguhkan hatinya. Okey. Jadi hadis ini menunjukkan kita kena banyak berdoa, dan berdoa terus tersebut, kerana hati ini kadang-kadang cenderung kepada ketaatan dan kadang-kadang pula cenderung kepada kemaksiatan. Kita harap dia akan sentiasa cenderung kepada kesedaran dan kadang-kadang tidak kepada kealpaan. Jadi ini kita perlu dilakukan oleh semua orang dalam kehidupan ini. Jadi untuk memastikan kita hidup berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi ini tentang doa-doa yang kita boleh gunakan. Dan bersabarlah kamu dengan orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, dan mereka mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan janganlah kamu malingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana mahu kesenangan hidup di dunia. Janganlah kamu taat kepada orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi peringatan kami dalam Quran serta menurut hawa nafsunya. Ini adalah surah Kahfi ayat 28 yang kita baca pada tiap-tiap hari Jumaat. Jadi inilah doa yang digalakkan, memohon keselamatan niat jahat, dendam, racun dan dengki. Dan dari sini ini penting ni kesabaran. Sesungguhnya sebelum daripada kamu diambil laki lalu digalinya baginya lubang, kemudian dihumbankan dia ke dalamnya. Terdapat juga orang yang datang padanya gergaji, lalu gergaji tersebut diletak di kepalanya, kemudian digajikan kepala tersebut sehingga terbelah pada dua. Ada juga yang dicakar dengan cakar besi sehingga memisahkan daging dan tulangnya. Ini semua tidak membuat mereka berpaling kepada agama Islam. Demi Allah, akan sempurnalah perkara ini Islam sehingga seorang mengembara itu mampu berjalan dari Sana'ah hingga ke Hadratul Maut, dan dia tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bila sahabat-sahabat meminta bila pertolongan Allah akan datang, maka hadis ini telah dinyatakan oleh Rasulullah, dan ini disebutkan dalam surah Al-Bukhari, surah dalam hadis Bukhari nombor 6943. Okey. Jadi kita hendaklah menggenggam bara api biar sampai menjadi agar. Jadi itu adalah apa yang Rasulullah akan kata pada satu zaman nanti, orang yang bersabar dengan kalangan manusia yang seakan-akan mereka ini orang yang menggenggam bara api. Dan begitulah pandangan betapa tingginya kesabaran itu. Dan apa yang kita perlu ingat ialah ayat Quran ini, surah Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha
Inna dhalika ala Allah yasir. Tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kamu diciptakan. Sejujurnya demikian adalah mudah bagi Allah. Dan firman Allah dalam juga surah hadis ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga diri. Ini reminder daripada Allah. Kalau kita lihat ada banyak faedah lah. Faedah yang pertama, semua benda ni telah ditulis ya, di Lauh Mahfuz. Jadi kita tak salah berasa susah hati sangat. Ya. Yang kedua ialah setiap musibah ni yang menimpanya adalah ditetapkan oleh Allah dan juga diciptakan di Lauh Mahfuz. Jadi dalam hal ini kita perlu relax ya, perkara ini akan berlaku. Okay. Pada ketiga ya, takdir dicatat itu tidak mungkin berubah ya, kerana ayat kita jelaskan. Jadi pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Jadi itulah pandangannya ya. Ada catatan tidak mungkin diganti dan diubah, iaitu catatan takdir di Lauh Mahfuz, dan catatan yang dapat diubah digantikan catatan di sisi malaikat. Jadi dua catatan. Tetapi di Lauh Mahfuz tak boleh berubah. Okey. Jadi apakah inilah dia semuanya yang pernah berlaku. Kita ketahui ya, seorang kanak-kanak pada umur dia lebih kurang 120 hari, maka dia akan ditetapkan ya, panjang umurnya dan rezekinya dan di mana dia akan berada. Mungkin jadi itulah dianya ya, dia maklumkan kepada kita ya bahawa semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Faedah keempat ya, maka musibat yang terjadi pada kita itu ya sebenarnya berpunca daripada kita sendiri. Okey, faedah yang kelima menjadi kecuali disebabkan oleh kerana dosa. Jadi kita mencegah pemahaman dan ini menolaklah pemahaman Qadariyah yang punya pandangan yang berbeza. Faedah ketujuh, maksud Allah inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan demikian itu mudah bagi Allah ya, kerana Allah mengetahui ya, setiap apa yang akan berlaku di masa depan. Faedah ke-8 ni tidak mungkin luput daripadanya. Takdir itu akan menimpa seorang tu ya, tak ada siapa yang akan terlepas dari takdir tersebut. Jadi kita kena faham ya boleh perkara ini. Faedah ke-9 ya, janganlah kita telah berbangga dengan nikmat yang Allah telah berikan ya. Ke-10 nikmat sebagai janganlah kita bersikap sombong dan bangga diri ya, kerana telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita hanya bersyukur ya. Hebatnya sabar ni, 10 kita dalam Al-Quran ada lebih kurang 90 kali disebut mengenai pandangannya ya. Dan sabar ni bila kita bahagikan kepada beberapa, sabar membawa maksud menahan atau meninggalkan. Sabar yang cukup hebat sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran sampai banyak kali ya. Jadi iman itu terbagi pada dua, satu bahagian sabar dan satu bahagian lagi adalah bersyukur. Okay. Dan satu hadis yang famous ya dalam Muslim ya, hadis nombor 2999, sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan maka dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan maka dia bersabar, itulah baik baginya. Ini hadis yang penting. Jadi hadis tentang sabar dan keutamaannya itu ada lebih kurang 14 hadis. Quran tentang sabar ada 6 ayat Quran. Okey. Jadi jenis sabar itu sabarlah ketaatan kepada Allah dan sabar
Dan ketaatan tu dari segi nak kena betul niat dan lain-lain lagi dalam kita melakukan ibadah, supaya kita melakukannya dengan baik, dan semasa menjalankan ibadah tu juga supaya kita tidak lalai. Jadi sabar dalam amal, sabar dalam meninggalkan maksiat dan perkara haram juga kita perlu kesabaran kerana ini juga kita akan hadapi. Sabar dalam suatu ujian yang ketentuan Allah yang menyakitkan juga perlu kita berlaku bersabar. Jadi sabar dalam Islam menurut Al-Quran dan ahli tafsir itu ada beberapa lah perkataan Arab sendiri sabran, sabra. Jadi dalam bahasa Indonesia juga menurut Amal Ghani, sabar adalah ketabahan hati dalam menanggung berbagai macam kesulitan terutama dalam hal mencegah perbuatan-perbuatan maksiat Dan ini ada beberapa perangan lagi mengenai kesabaran itu. Okey. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat yang tinggi dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang yang beramal, iaitu orang yang bersabar dan bertawakal pada Allah. Itu reward pada orang yang bersabar. Okey. Jadi apakah dia manfaat sabar bagi orang beriman? Maka ia dicintai oleh Allah, diberikan pahala tanpa batas. Sabar menjadikan ianya satu kekuatan dia sesuatu sebagai dapat menghapuskan dosa, sebagai kebahagiaan dalam kehidupannya, dan dia hidup dengan tenang. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa ni, kesabaran Nabi Musa, di mana ketika itu ramai bayi dibunuh. Jadi kita dapati dia kerana sabarnya. Kisah tentang kesabaran kedua ialah Asia, itu isteri Fir'aun, di mana Allah dia memohon supaya dia diselamatkan. Okey. Dan tentang kesabaran Nabi Ibrahim juga kita dapati ketika dia jalankan dakwah dia. Kesabaran Maryam binti Imran, iaitu seorang wanita yang telah diberi ke anak tanpa bersuami. Jadi itulah kesabaran yang dihadapinya. Dan juga sikap sabar dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat yang saya kata tadi. Dan sabar terhadap musibah, ini juga telah disebutkan tadi, sabar terhadap pelaku yang lebih baik dari orang lain. Jadi ini juga keperluan. 15 cara meningkat kesabaran dalam Islam. Niatkan segala sesuatu kerana Allah, puasa sunat, kerana selalu puasa sunat, membaca Al-Quran juga membantu, berzikir, berlatih untuk bersabar, berfikir positif, mengatur emosi kita, ikhlas, membaca kisah para Nabi dan sahabat, mencontohi orang-orang yang sabar, lebih sering melihat ke bawah, fokus pada tujuan, berteman dengan orang-orang soleh. Jadi ini semua akan dapat membantu kita mengingati janji-janji Allah, kerana Allah berjanji yang baik terhadap orang-orang yang bersabar. Dan kita berdoa supaya kita tergolong dalam orang-orang yang bersabar ini. Jadi contoh yang baik lagi satu tadi ialah apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Dia juga tadi diuji dengan penyakit. Jadi mengapa kita tak boleh bersabar Kerana itu adalah satu kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Prof. Okay tu? Okey. Alright. Okey. Okay, boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof atas kongsian. Baik, saya buka pada hadirin hadirat untuk bertanya soalan. Sebelum saya bertanya soalan, kerana pada malam ini pertamanya Prof dia bicara berkaitan dengan hormon, betul? Kan? Kan, hormon. Bila cakap pasal hormon ni, ini kerja saya ni. Saya kena tanya soalan yang InsyaAllah dia sakit sikit lah bila dia tanya. Jadi saya
beri peluang kepada yang lain untuk bertanya soalan sebelum saya tanya soalan yang mungkin Prof sendiri jangan ngaskan. Silakan, tafadhal. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Waalaikumsalam. Prof tanya, silap kita bila sebut perkataan sabar tu memang mudah, tapi apabila Allah beri ujian pada kita yang tidak disangka-sangka, kita kadang-kadangnya mudah nak kata melatah, tidaklah melatah. Contohnya macam kematian anak ke, isteri ke, suami ke, mak ke, yang secara tiba-tiba atau aksiden tiba-tiba meninggal kan. Biasanya agak payah untuk dia menerima dalam waktu yang singkat. Dia makan masa jugalah nak menahan kesedihan tu, seolah macam dia ada setengahnya dia menyalahkan takdir. Walaupun itu sebenarnya adalah musibah ataupun itu adalah sebagai ujian. Kecuali mungkin mereka betul-betul yang beriman, mereka yang takwa pada Allah, dia yakin itu adalah takdir Allah yang kita harus sabar dan redha dengan pembergiannya, contoh. Jadi bila diberi ujian seperti itu, adakah itu contoh penyakit yang teruk apa contohnya kan, adakah itu sebagai satu ujian yang dia perlu sabar kerana nak meningkatkan iman dan makam dia, ataupun kerana itu adalah satu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT yang mereka tidak tahu benda itu terjadi pada mereka. Jadi macam mana kita nak kaitkan kesabaran itu? Ialah walaupun Allah cakap innallaha ma'as-sabirin, Allah berserta dengan orang yang sabar, tapi kita nak menerima itu hakikat sabar tu untuk menjadi seorang yang redha, dan itu adalah ujian Allah yang Allah akan memberikan balasan lebih baik. Sebab kita tak nampak apa yang ke depannya kan. Tu saya tanya Prof. Okey, itu soalan yang agak baik sebenarnya. Kerana kita kena faham bahawa sabar ni yang sebenarnya berlaku di hati ataupun di jantung kita Istilahnya adalah di jantung. Walaupun dalam bahasa Melayu kita cakap hati, tak betul tu sebenarnya. Hati itu tak betul. Dia dekat jantung kita. Jadi dalam hal ini, perhati tak? Apa yang penting ialah adakah kita ni sebagai telah dididik untuk melatih jantung kita ataupun kalbu lah. Adakah kita dilatih untuk menjaga kalbu? Kerana perasaan-perasaan seperti ini, sabar, sombong, ataupun ego, semua ni adalah perkara-perkara yang berkait dengan jantung ataupun kalb, hati. Jadi masalah kita, sistem pendidikan kita tak ajar ini. Dia hanya mengajar mengenai akal. Jadi bila diajar mengenai akal, bila kita mengalami perkara-perkara seperti ini, kita tak tahu apa nak buat. Ini dia masalah yang besar yang sebenarnya. Ini adalah the fundamental yang saya nampak lah dalam sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita tak ajar, dia suruh kita belajar sendiri. Jadi bila dia suruh kita belajar sendiri, jadi tak heran lah orang yang kecewa lah, salahkan takdir lah, salahkan semua benda. Pada saya lah, kalaulah kita mula mendidik perkara ni daripada kecil, saya sebutkan tadi dari segi kanak-kanak perlu diberi latihan yang ni daripada awal lagi, iaitu bahawa mereka perlu diajar bagaimana untuk mendidik jantung dia ataupun qalb dia itu perkataan bahasa Arab yang tepat lah. Jadi kalaulah mereka telah diajar daripada kindergarten lagi, daripada takmil lagi, dah diajar macam mana untuk menjaga hati ataupun qalb ni, saya rasa tak ada masalah dalam hal ini. Kerana dia tahu bahawa perkara emosi ni ataupun rohani ni akan timbul kerana perkara-perkara yang kita sendiri tak jaga. Sebagai contoh dalam hal ini, apa yang contoh yang diberikan mengenai kematian dan lain-lain lagi. Kalau kita tahu bahawa at the end of the day kita akan mati, jadi kita tak heran bila siapa-siapa mati pun. Dan adakah kita akan ditinggalkan?
Itu pun kita tak rasa itu, kerana kita telah diajar bahawa rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Bila? Sejak daripada kita umur 120 hari yang dahulu semasa dalam perut, minta maaf istilah dalam semasa ibu tu mengandung, dah diberitahu dah rezeki kita dah ada dalam itu. Jadi bila kematian kata ayah ke kematian bapa ke ataupun siapa-siapa pun, kita automatically dalam otak kita yang kata manalah nak cari duit apa semua. Tapi perkara ini tak berlaku kalau kita memahami dari segi konsep rohani itu sendiri bahawa kita dilahirkan, Allah lahirkan kita, dia beri kita dua perkara saja. Tiga lebih tepat lagi, iaitu akal dan juga qalb. Dua perkara ini. Jadi saya memang berharap sistem pendidikan kita ditukar. Dah lama dah saya cadangkan ini, tetapi nampaknya tak pergi mana-mana lah. Kerana sebagaimana biasalah, saya ni orang kata sebagaimana yang Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, kamu hanya menyampaikan. Kalau mereka tak nak terima tu, itu terserah kepada Allah. Allah yang menentukan. Tetapi mungkin saya tak cukup lagi lah, kena berusaha lagi lah. Kalau kita boleh tukarkan sistem pendidikan kita, saya ingat apa yang Puan Nur Jannah hadapi ini tidak akan berlaku. Wallahualam. Wallahualam. Baik. Terima kasih Prof. Terima kasih di atas pencerahan. Okey, yang lain silakan. Jika ada tanya soalan boleh tulis di ruang komentar ataupun boleh je open mic. So silakan. Ataupun mungkin ada yang ingin berkongsi dan boleh tanya sama ada valid tak reaction tu. Boleh, silakan. Ada tak? Kalau tiada, saya boleh Prof? Baik. Soalan saya bunyi begini Prof. Boleh? Prof? Yes, go ahead. Okay. Baik. Soalan dia bunyi begini. Pada pendapat saya, kebanyakan orang dia melayan sifat marah daripada mengekalkan sifat sabaran. Baik. Soalnya, kadang-kala orang fikir apabila nak sabar, kadang-kala ujian Allah bagi adalah salah satunya adalah ketidakhormat akan seseorang. Dan pada pendapat saya juga pernah saya memberi ilmu, tapi ilmu tu tidak dilayan atau tidak diambil dengan betul. Dia menyebabkan dia macam menyebabkan saya buat kecil sia-sia. Dan itu rasa kita sabar yes, tapi ketidakhormat tu menyebabkan kita rasa macam down, kita rasa macam apa benda yang aku buat kat dunia ni tak ada orang nak. Dan bagaimana untuk mengatasi sifat hati yang macam sekarang dah sabar, tapi dengan sabar tu kita menangis, kita mengayu kenapa Allah buat macam ni. Kadang-kadang kita mengut sebab kita sabar, tapi pada masa yang sama dia buatkan kita lebih rosak kerana pemikiran kita, ini Allah mungkin letak aku ni jadi macam tak elok. Jadi macam mana nak hilangkan hati yang macam mana sebutannya, getar dengan ujian Allah yang menyebabkan hati ni tak bergantung pada Allah. Macam tu. Okey Prof, silakan. Okey, jadi macam saya katakan daripada awal lagi, sabar ini adalah di dalam hati, dia bukan ataupun di dalam jantung, qalbu, dalam qalbu kita. Jadi dalam hal ini, kita kena faham satu perkara, inilah dia punca dia. Sistem pendidikan kita tidak mengajar perkara ini. Pertama, kita kena faham satu perkara. Adakah penting pandangan orang lain? Apa yang kita dapat bila orang tu setuju dengan kita ke, puji kita ke, apa pun tak dapat. Hanya dapat quote-unquote, minta maaf lah, eliok aja. Tetapi budak cakap dapat populariti. Budak dapat populariti. Yang semua yang putih tu semua ada populariti. Dapat ni cakap pasalnya gitu lah. Itu populariti. Memang betul lah, populariti tu
tak boleh buat makan, tak boleh buat apa pun tak boleh buat. Jadi dalam hal ini, kalau kita ada sistem pendidikan rohani, maknanya kita tumpu kepada qalb, hati, jantung, maka perkara ini kita dah tahu bahawa itu tak penting. Yang pentingnya, adakah Allah suka ataupun tidak apa yang kita buat? Adakah kita mengikut apa yang Allah beri? Kerana semua rezeki datang daripada Allah, syurga datang daripada Allah, makanan kita datang daripada Allah, semua datang daripada Allah, bukannya datang daripada orang lain. Jadi dalam apa yang kita perlu lakukan ialah kita nak pastikan bukannya orang lain, kita nak pastikan bahawa Allah sentiasa mahu menolong kita. Itulah dia konsep yang paling besar sekali yang kita kena ajar kepada semua orang, termasuk especially kanak-kanak. Once kita ajar ini, kita akan dapat sebagai contoh Ali karamallahu wajhah, dia tak takut kat siapa-siapa. Rasulullah suruh dia tidur dekat katil dia, and just imagine orang semua nak bunuh Rasulullah ketika itu. Walhal kalau sekarang ni saya suruh Hadir tidur dekat atas katil saya dan Hadir tahu saya akan dibunuh, nak tidur tak? Tak nak, kerana kita tak diajar untuk takut kepada manusia, tetapi takut kepada Allah. Jadi ini dia masalah kita sekarang ni. Jadi macam saya pun, saya Alhamdulillah lah, Tuhan, Masya Allah, Tuhan bantu saya sedar perkara ni sekarang ni. Jadi saya tak takut. Adakah ramai orang yang attend kita punya usrah ni? Bagi saya tak penting. Yang pentingnya saya dah sampaikan. Jadi bila Tuhan Allah nanti tanya saya di akhirat, dah sampai dah ilmu yang Allah berikan kepada saya kata saya dah sampaikan. Tapi pasal apa yang ramai yang tak ikut? Yang itu saya serah kepada Allah lah. Allah yang tentukan. Allah boleh buat sampai 1,000 orang ikut saya punya program ni. Tetapi Allah kata tak ada, cukup lah. Dia pilih hanya berapa orang sekarang ni. Hanya 10 orang je nak ikut buat masa ni, yang live. Yang lain tu boleh ikut tanpa live. Tapi itu kehendak Allah. Bagi saya, Alhamdulillah, saya boleh bercakap, saya boleh sampaikan, saya boleh mendengar soalan Haidar mengenai perkara ini dan cuba menjawab cara yang terbaik. Wallahualam. Baik, Prof. Itu dari segi hati dan dari segi nurani. Ini dari segi biologi. Sebab saya tahu Prof mungkin ahli fizik, saya ahli biologi. Dan Prof berkaitan bersebut soal biologi, so saya nak cabar Prof uji kan, tak adalah uji kan. Tapi adakah okey, bila ada orang cakap bila kita marah kita kena sabar. Sampai bila nak sabar, sampai mati pun sabar. Itu apa yang mak saya cakap lah. Okey. Tapi ada juga yang cakap kalau dah rasa marah, sabar tu, okey, pergi minum air atau pergi berwudu. Okey, persoalan saya, adakah dopamin boleh mengurangkan sifat marah dan meningkatkan kita sabar? Sebab kadang-kadang bukan dopamin adalah untuk buat kita gembira. Adakah dia boleh meningkatkan kita rasa sabar? Dan juga bukan saja serotonin, dopamin, ada juga yang mengatakan bahawa buah ataupun vitamin C boleh meningkatkan sabar kita dengan menurunkan tekanan darah, kalau tak silap. Macam mana tu, Prof? Ada Prof ada tak pernah nampak benda ni? Sebab saya mungkin nampak, mungkin tak nampak, tapi Prof ada tak? Ada tak? Macam betul tak? Itu macam salah. Macam mana? Saya ahli sains, saya tengok betul, Prof, betul lah, Prof. Prof cakap banyakkan makan buah pisang. Tutup lagi. Pisang ni magnesium. Memang betul, makan buah pisang pun dia akan menyebabkan kita rasa sabar. Oh, macam tu. Actually serotonin dan juga dopamin ini adalah berdasarkan kepada kajian semasa lah. Based on kajian semasa, kita dapati memang ini adalah puncanya lah. Macam mana saya seorang ahli fizik boleh tahu mengenai cerita biologi ni, kerana saya di-approach oleh seorang neuroscientist. Dia nak buat kajian mengenai bagaimana brain, otak tu react
Jadi dia memerlukan satu probe, satu probe yang berdimensi 1 mikrometer. Jadi saya buat di dalam makmal saya berukuran 1 mikrometer tu. Jadi saya boleh bubur dalam otak dan dia boleh ukur. Jadi punca dari tu saya tahu, rupanya mereka sedang buat kajian mengenai perkara ni. Jadi untuk maklumat Haidar, ikut kajian dia, kita boleh buat, katakan tiba-tiba Haidar suka kat saya ke, tak suka kat saya ke, hanya dengan masukkan electric pulse dia di dalam otak Haidar. Jadi yang itu memang mereka dah boleh buat. Jadi jangan terkejut tiba-tiba bangun besok, tiba-tiba rasa suka sangat kat dia ni. Jadi mungkin malam tadi ada kawan kan duk cucuk kepala dengan probe yang saya buat itu. Probe tu dia kalau cucuk dia tak nampak, dia kecil aja. Sampai kalau nak pegang pun tak boleh. Dia dalam 1 mikrometer. Tahu tak rambut kita berapa dimensi dia? Rambut kita satu light atas kepala tu ada tu duduk bawah mata. Berapa agaknya? Satu rambut itu diameter dia lebih kurang 100 meter, 100 mikron. Jadi saya buat probe, saya cincangkan 100 mikron tu kepada 1 mikron saja. Jadi nak tengok kecil je. Saya boleh cucuk atas kepala, dia tak sedar. Jadi itu dah capability kita ahli sains sekarang ni. Jadi memang apa kata di antara fizik dengan bio sekarang ni dah orang kata sama-sama dah, sama je. Kami pun nak buat sama, orang bio pun buat sama juga. Jadi saya pun belajar mengenai DNA apa semua tu dekat kawan saya lah yang daripada bio, kerana mereka memerlukan juga satu probe nak tengok apa nama setiap DNA tu. Bila dia nak buang, nak tukar DNA, dia kena guna probe yang saya buat untuk tarikkan keluar dan bubuh balik. Jadi orang kata ilmu sekarang ni dah overlap. Jadi kita harap Allah akan membantu kita lah. Ini baru ilmu yang kita ada. Tapi ilmu yang Allah ada sebenarnya kita ketahui adalah seakan-akan kita masukkan satu kayu ke dalam lautan, dan apa yang titik kayu itu adalah ilmu yang kita ada, tetapi Allah ada satu lautan. Dan kita berdoa kepada Allah supaya memberi kita lebih lagi daripada itu, supaya kita dapat membantu umat Islam pada ketika ini. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, saya buka lagi sekali untuk hadirin-hadirat untuk bertanya soalan. Tak kisahlah, tapi berkaitan dengan pada malam inilah, tajuk malam ini sabar, sains sabar, apa sebutannya, kerahmatan kata silap. Tapi kalau bila kita tengok sabar ni, semua orang boleh sabar, tapi tingkat kesabaran itu boleh diukur, di mana seorang yang sabar dia akan bertanya kat orang, bila aku nak sabar? Maksudnya tingkatan sabarnya rendah. Kalau kita nampak dia ditimpa musibah tapi dia senyap, dia faham, dia breathing dengan normal. Yes, dia nampak di mana kesalahan dia dan apa yang Allah nak tunjuk kepada dia, dia fahami. Tu kita boleh bukan nak cakap apa, tapi kita boleh ukur kesabaran seseorang melihat kepada reaksi di mana dia menerima suatu ujian maupun macam bala bencana yang Allah datangkan kepada dia. Sebagai contoh, saya boleh letakkan bahawa ada seorang lelaki ni, dia tak, ni dia macam cakap, dia tak suka jumpa bapak dia. So macam dia keluar dari rumah, dia pergi kerja kat luar sampai berapa tahun, berapa bulan tak jumpa bapak dia, lepas tu bapak dia meninggal. Dia balik, lepas tu dia marah. Kenapa kau ambil bapak aku? Apa salah aku kau ambil bapak aku? Dia macam, bila saya dengar tu, maksudnya dia menyalahkan Allah dan meletakkan takdirnya bapaknya meninggal, dan menyalahkan Allah atas mungkinlah kesalahan dia ke atau apa, tapi dia menyalahkan orang lain, tapi dia tak melihat dengan ilmu. Dan tingkat kesabaran tu adalah di mana kita meletakkan, kalau kita sabar dengan ilmu, maksudnya hati kita lebih terbuka untuk menerima dan kurangkan kemarahan, lebihkan kesabaran. Wah, ini macam lain. Okey, baik Prof.
sudah sampai ke hujung rancangan. Bolehlah Prof berikan sedikit je lah kesimpulan berkaitan dengan kita punya tajuk pada malam ini, sains kesabaran. Silakan Prof. Okay, terima kasih Haidar. Ini adalah rancangan kita sebelum the last sebelum puasa. InsyaAllah kita akan jumpa balik selepas Syawal nanti, pada bulan Syawal. Saya harap kita semua bersabarlah untuk menghadapi bulan puasa ni. Bulan puasa ni memang kita kena banyak sabarlah. Kerana kalau tak ada kesabaran itu susahlah kita nak melaluinya. Dan tujuan utama saya buat topik yang terakhir ini pun pada bulan ini ialah kerana saya nampak bahawa kesabaran ini sudah hampir hilang di dalam masyarakat kita sekarang ini. Kita tak sabar dalam semua perkara, kita nak semuanya nak cepat. Jadi bila semua nak cepat ni, yang kesiannya ialah pemerintah, terutama macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, semua orang nak cepat, nak habiskan, katakan supaya tak ada rasuah. Dia tak boleh buat macam dia bukannya Tuhan yang boleh kata kun fayakun, hilang habis rasuah. Dia kena satu-satulah, kena buat satu perkara, 1, 2, 3 perkara. Yang pentingnya kita sebagai rakyat yang merasakan bahawa beliau adalah Perdana Menteri yang terbaik buat masa ini, hendaklah membantu dia dalam semua hal. Dan dalam hal itu pentingnya kesabaran kita. Kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak buat. Itu kita kena faham kerana dia melihat apa yang kita panggil sebagai the helicopter view. Kita hanya melihat daripada peringkat yang rendah saja. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam ini menjadi buah fikiran dan juga iktibar pada yang hadir pada malam ini maupun yang telah ada di live Facebook, YouTube, Wab TV. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Doa sikit Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafin ma kaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa izika azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbana saghira. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin dan muslimat sama ada masih hidup dalam dunia. Ya Allah, puaskanlah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, lapangkanlah dada kami dengan apa yang Kau berikan pada kami. Ya Allah, berikan kami kesabaran yang unggul, din yang benar-benar mantap. Ya Allah, puaskanlah hati kami ya Allah, untuk kuatkanlah hati kami ini ya Allah untuk melalui Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, tundukkanlah nafsu kami ya Allah, berikan kesabaran kami untuk menghadapi puasa, bulan puasa yang amat dahsyat ni ya Allah, di mana sahabat-sahabat kami di Gaza itu kelaparan ya Allah. Semoga apa yang mereka lalui kita merasai juga di sini ya Allah. Hati-hati ini telah berjanji setia ya Allah. Ya Allah, puaskan hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, lapangkanlah dada kami dengan apa yang Engkau hindarkan daripada kami. Ya Allah, temulah kami dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, puaskan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut untuk menerima apa yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk memberi, membuat dan melakukan apa amal jariah pada bulan puasa serta bulan seterusnya sehingga Ramadan di tahun hadapan. Ya Aziz Al-Qawim, Ya Allah, rezekilah kami kesihatan dan panjangan, kesejahteraan sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, generasi yang, dan serta zuriat generasi yang beriman. Rabbana zalamna anfusana la taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas hadirin hadirat yang datang untuk kita punya usrah yang terakhir sebelum kita melalui atau menghadiri
ke bulan Ramadan, dan diharapkan kita dapat berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama selepas Syawal. Allah a'lam bishawab. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ni Okey, boleh share selamat ni puasa. PowerPoint. Boleh share PowerPoint